Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 2, bab transformasi isometri. Okey, kali ini kita akan belajar bahagian 11.3 iaitu pantulan. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan pantulan. Pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada satu garis. Okey, kita ada satu garis, inilah garis dia. Apabila kita terbalikkan dia, contohlah ni kita ada objek dia. Bentuk objek dia bentuk macam ni. Dan ni adalah satu garis untuk pantulan. Ni garis. Okey, garis tersebut dipanggil garis pantulan atau paksi pantulan. Garis ini pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambung objek dan imej. Ini objek yang menyambung imej. Jadi garis simetri ialah paksi pantulan bagi imej dan objek. Jadi kena salinnya, sifat imej pada pantulan ialah sama bentuk. Dia mesti sama bentuk, sama saiz dengan objek dan dia mempunyai orientasi. Maksudnya imej dia tu, kedudukan dia tu berbeza, di mana dia berada dalam kedudukan songsang sisi. Songsang sisi ni macam kita tengok dekat cermin. Sebelah kanan kita tu, okey, dia dalam cermin dia pun, dia menghadap, kita apa yang kita nampak dalam cermin itulah yang sama seperti cermin. Maksud kita melekat dekat cermin tu. Okay, contoh dia macam ni lah. Okay, songsang sisi ni, kalau sebelah sini, okay, contoh ni pembahagi tengah kan. Ni bentuk dia macam ni. Sebelah sini pajang macam ni. Okay, kalau sebelah sini pun dia akan jadi, dia jadi macam tu. Maksudnya yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Ini songsang sisi. Dia tak akan jadi macam ni. Contoh ni, dia tak akan jadi. Dia tak akan. Maksudnya yang sebelah sini akan berada sebelah sini sepatutnya, tapi dia duduk sini. Ini bukan pantulan. Yang pantulan inilah dimakmurkan songsang sisi. Songsang sisi. Sebelah kanan dia ada sebelah kanan dia dekat belah sini juga. Macam tu. Okey. Itu membentuk cermin satu sama lain. Jadi kamu kena salin ni, lengkapkan lukisan. Jadi kalau cikgu lengkapkan lukisan dia pada pantulan, garis pantulan tersebut, imej akan terbentuk macam ni. Melekat. Okey, salin dulu. Okey, kalau tak faham tak apa, kita cuba pergi tengok slide seterusnya. Apabila okey, kita tengok corak yang manakah berikut adalah orientasi pantulan. Mana satukah pantulan? Kita cakapkan pantulan ni dia sama saiz, semua bentuk sama, cuma dia songsang sisi. Kalau kita lipat dia, kamu bayangkanlah kita ada satu keping kertas, contohlah bentuk macam ni. Okey, kita ada lipat macam ni. Okey, kalau kita lipat benda ni ke sini, apa akan jadi? Dia akan jadi bentuk macam ni juga. Dia akan jadi bentuk macam ni. Kita lipatkan dia, lipat. Ni kawasan lipatan. Jadi paksi pantulan ni adalah kawasan lipatan. Jadi yang ni, paksi pantulan ni berada tengah-tengah. Kita lipat, betul kan? Sama? Ya, betul. Yang ni kalau kita lipat dia, salah. Kenapa? Kalau kita lipat dia, yang ni dia sepatutnya dia akan jadi macam ni. Ni yang sepatutnya. Jadi ni tidak betul. Sebab dia dalam bentuk keadaan bukan pantulan. Pantulan sepatutnya jadi bentuk macam ni. Okey. Lukis ya. Yang ni ya, betul. Ini adalah pantulan. Okey, kita tengok yang ni pula. Di bawah rajah berikut segitiga M. M ni adalah imej. Ini adalah imej. Imej kepada segitiga ni objek. Okey. Huraikan pantulan dia di bawah satu pantulan. Di manakah paksi pantulan dia? Paksi pantulan dia ni, kawasan mana dia lipatan dia? Ni objek.
Kamu tengok pembahagi tengah-tengah dia, titik ni mesti bertemu titik ni kan. Tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi tengah-tengah dia di sini. Jadi inilah paksi pantulan dia. Gariskan dia. Okey, ini adalah paksi pantulan. Ni paksi pantulan. Okey. Paksi pantulan dia berada pada paksi X. Objek M dipaksi pada paksi X. Jadi paksi X ni adalah paksi pantulan. Yang ni pun sama. Kita tengok pembahagi dah 1, 2, 3, 4. Jadi paksi pantulan dia adalah Y. Di mana objek M ni objek. Objek M dipantul menjadi M tanda, menjadi image pada paksi pantulan di paksi Y. Kita tengok sini. Ni dia dah sediakan paksi pantulan. Ni paksi pantulan. Paksi pantulan. Lukis image. Jadi ni adalah objek. Kamu kena lukis image. Jadi kita tengoklah sini. Kalau kita lipat dia, agak-agak di mana di sini? Di sini B. Lepas tu B ke A ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini A. A tanda. C di mana? Ni. Berapa daripada paksi pantulan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini. C image. Jadi kamu sambungkan dia. Okey, tolong buat nota pakai buku yang ada kotak-kotak ya. Jadi ini adalah image bagi segitiga ABC. Jadi ini adalah paksi pantulan. Jadi dengan kata lain, pantulan ni dia ada satu kawasan lipatan. Kamu ambil kertas, kamu lipatkan dia. Jadi kawasan lipatan tu yang membelah tengah-tengah tu adalah dipanggil paksi pantulan. Jadi image yang terbentuk daripada objek itu, inilah bentuk dia ya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, salin semua ya nota. Okey, lengkapkan lukisan di bawah. Jadi ini adalah objek. Ini adalah paksi pantulan. Paksi pantulan. Okey, paksi pantulan dia betul-betul melekat dekat sini. Jadi kamu lukiskan dia. Okey, tengok ni, titik ni sampai sini. Lepas tu dia naik ke atas. Ke sana pula. Lepas tu sampai ke mana? Ini hujung sini bertemu dengan hujung sini. Mana pergerakan dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi boleh sambungkan dia. Lepas tu sampai 2 sini. Diturun ke bawah. Sambungkan dia. Jadi ini adalah image. Okey, settle ya. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, tengok paksi pantulan dia jauh sedikit berbanding objek. Ni objek. Jadi kena buat image. Tak apa. Jadi macam mana kita nak buat kan dia? Okey, kita tengok. Kalau kita boleh lipat, kita lipat. Kalau tak, kita imagine je. Kita tengok, kita boleh buat kiraan. Sini ada 1,5 kotak. Setengah, 1. Ni 1. Jadi berada di sini. Titik ni berada di sini. Titik ni pula. Okey, titik ni pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini 3. Lepas tu dia turun bawah pula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Jadi kamu boleh sambungkan dia. Sambungkan dia. Sambungkan dia. Jadi ini adalah image. Nampak? Nampak tak? Tengok, titik ni bertemu dengan titik ni, di mana pergerakan dia dari sini ke sini adalah satu kotak. Di sini ke sini pun satu kotak. Dan yang hujung ni sampai dekat ni
1, 2, 3. 1, 2, 3. Nampak konsep dia? Itu konsep untuk pantulan. Okey, yang ni pula. Lukis paksi pantulan. Dia suruh lukis paksi sahaja pula. Ni image, ini objek. Jadi kamu rasa-rasa yang ni bertemu dengan ni lipatan, dia berada di tengah-tengah sini. Jadi ambil pembaris. Kamu gariskan paksi pantulan ni. Guna pembaris ya, biar jelas ya. Cikgu susah nak pakai benda ni, tak ada pembaris. Okey, ini adalah paksi pantulan. Okey, itu paksi pantulan. Okey, untuk soalan ni pula. Rajah di sebelah ni menunjukkan M adalah image bagi M adalah image. Ialah image bagi M. Ni M tanda ni adalah image. M tanda image, ini adalah objek. Jadi di bawah satu pantulan, tentukan koordinat P tanda. Di mana P tanda ini objek. Di bawah paksi pantulan yang sama. Kamu rasa di mana paksi pantulan untuk objek M kepada M image ni? Mestilah berada di tengah-tengah antara sini kan. Jadi titik ni bertemu titik ni, tengah di sini. Di sini. Jadi kamu gariskan dia. Ambil pembaris, gariskan dia. Okey, ini adalah paksi pantulan. Ni paksi pantulan. Paksi pantulan. Paksi pantulan bagi segitiga M kepada M tanda. Jadi dia gunakan paksi pantulan yang sama untuk P, untuk menghasilkan P tanda. Jadi sekarang tengok sini, objek sini daripada paksi pantulan dia 1, 2. Jadi sini pun kena 1, 2. 1, 2. Okey. 1, 2, 1, 2. Okey, dia berada di sini. Jadi berapa titik, apa bacaan bagi P tanda? Okey, jadi P tanda bersamaan dengan bacaan dia, X dia negatif 3, koordinat dia, Y dia negatif 1. Jadi itu jawapan dia, negatif 3, negatif 1. Jadi itu adalah image bagi P di bawah paksi pantulan yang sama untuk segitiga M. Okey, kita tengok lagi soalan yang terakhir. ABCD yang bertanda adalah image bagi objek ABCD. Ini adalah image. Ini adalah objek. Tentukan koordinat image bagi objek PQRS. Ni objek PQRS di bawah paksi pantulan yang sama. Jadi kita bina paksi pantulan. Kamu rasa-rasa? Okey, kita tengok titik A dia ni. A ni bertemu dengan titik A ni. Jadi rasa-rasa di mana paksi pantulan? Di sinilah titik pantulan dia. Kan? Tengah-tengah dia. Jadi yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bahagi tengah-tengah dia 4 di sini. Nampak? Jadi ini adalah paksi pantulan mereka untuk objek PQRS. Jadi ini adalah paksi pantulan. Jadi bina dulu paksi pantulan. Okey, dah buat bina paksi pantulan. Okey, sekarang kita nak cari untuk P tanda. P tanda di mana? Kamu rasa-rasa kalau dilipat, ini 1, 2. 1, 2. Di sini paksi pantulan untuk P tanda. P tanda di sini. Sebab sini 1, 2, 1, 2. Jadi P tanda bacaan image dia adalah
negatif 1. Sini negatif 1, 2, 3. Negatif 1, 7. Okey, settle untuk situ. Q pula. Q tanda. Q tanda sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini pun kena buat 5 lah. Sebab sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Q bertanda di sini. Jadi Q bertanda adalah negatif 4. Tu ni adalah negatif 2, negatif 3. Negatif 3. Okey. Untuk S pula. QRS. Jarak dia daripada paksi pantulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kena buat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Cuba kira sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini adalah S tanda. S tanda bacaan image dia adalah 8. X dia adalah 8. Y dia adalah 7. Okey, last kali PQ. Oh, tu S cikgu dah buat. R. R belum lagi cikgu buat. R. Di sini R. 1, 2, 3, 4. Jadi sini pun kena pergi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini adalah R tanda. Jadi R tanda bacaan dia punya image dia adalah sini 5. Y dia pula adalah negatif 3. Okey, settle semuanya. Tengok R tanda adalah 5, negatif 3. S tanda pula adalah S tanda kita dapat kat sini iaitu positif 8, 7. Okey, lepas tu kita ada Q tanda. Q tanda kita dapat dekat sini Q tanda di mana dia adalah negatif 4 untuk X, untuk Y dia negatif. Okey, minta maaf. Okey, Q tanda. Dia negatif 2 bukan negatif 3 ni, minta maaf. Sebab tu lah kena tengok balik. Dia negatif 2. Cikgu tulis negatif 3 kenapa? Sebab dia cikgu nak nampak dekat sini. Sini adalah R. Negatif 2. Ni kan negatif 2. Negatif 2. Jadi Q dia berada di sini. Ni paksi pantulan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Jadi 5 kita kena buat 1, 2, 3, 4, 5 di sini Q tanda. Jadi untuk Y dia adalah negatif 2, untuk X dia negatif 4. Negatif 4, negatif 2. Jadi macam ni ya. Negatif 4, negatif 2. Untuk P tanda pula. P tanda, P biasa kat sini 1, 2, 1, 2. Jadi P tanda adalah negatif 1, X untuk Y dia adalah 7. Jadi settle. Sampai situ saja untuk pembelajaran kali ini. Salam. Tolong buat nota atas buku yang ada kotak-kotak ya. Jangan guna buku yang bergaris-garis. Okey.